Okey, so seterusnya kita akan tengok balik berkaitan dengan soalan yang tertinggal hari itu, pembelajaran yang tertinggal iaitu kita nak tahu pasal CPP iaitu Customer Pain Point. Okey, nak jawab soalan ni, nak jawab soalan ni kita kena tengok dulu bab yang kedua yang mana juga sangat penting untuk peperiksaan pada minggu ke-13 nanti. Okey. So dia berkaitan dengan creativity, innovation dan entrepreneurship lah. Okay. So nak dapatkan idea ni kan, nak dapat idea ni, idea generation banyak contohnya gambar saya bagi tahu tunjuk kat sini kan. Kita dapat idea ni daripada banyak daripada komen orang, daripada rating kita tengok kan, daripada survey, contohlah banyak lah. So banyak juga idea-idea yang lain datang daripada mana? Daripada uh, pengalaman kerja ataupun hobi yang kita buat dan minat kita sendiri. Okey. Yang ni saya just highlight macam tu je lah. Saya nak pergi tekankan yang lebih teknikal dan yang penting untuk persediaan peperiksaan juga. Okey. Ini contoh tadi. Okey, yang ini uh, macam mana persekitaran? Okey. Ini yang akan antara yang akan masuk dalam peperiksaan. Kau kena tahu tabel 2.1 ni. Okey, tabel 2.1 ni kena faham lah. Okey, tabel apa? 2.1 tulis. Tabel 2.1. Tulis semua. Kau jangan lupa So tabel ni kau kena faham. Komen-komen. Okey. Alhamdulillah. Selalu saya tekankan dalam kelas bila kelas online, okey, benda-benda yang penting macam ni, jangan tertinggal untuk komen supaya anda ada memori. Okey, memori ni sangat penting untuk bila kau termenung nanti. Okey, dalam exam ni nak jawab dia akan termenung. Tak akan recall. Semua kita akan recall dan anda akan recall, anda akan ingat apa yang anda uh, berlaku sekarang Okey, kalau anda duduk diam je tak komen apa kan anda tak ada lah. Kan macam kita lalu je, macam kita daripada Terengganu nak pergi KL kan. Kita lalu kita tak buat apa-apa, kita tutup mata je. Tapi kalau kita lalu kita tengok kita berhenti kan, kita berhenti dekat Temerloh. Temerloh lah. Temerloh ni ada ni. Kita jadi bila sampai kat KL, bila kita lama pun kita masih ingat. Kau ingat tak kat KL dulu kita ada lalu Temerloh? Ya. Sebab apa? Sebab you have a memory on that. Sama juga macam setiap kuliah. Okey, sila respon lah. Okey. So, table 2.1. So, table 2.1 ni, okay, apa tajuk dia? Example on how change in environment trend provide opening for new business ataupun product opportunity lah. Okay. Macam mana persekitaran kita, perubahan trend dalam persekitaran ni boleh memberi satu peluang baru dalam perniagaan. Mempelbagaikan. Dah ada perniagaan tapi varietykan lagi, kembangkan lagi. Okey, apa benda? Dia ada 4. Okey, dia ada ekonomi. Okey, dia ada apa? Dia ada ekonomi, dia ada sosial. Okey, kau nampak tak ni saya besarkan sikit. Okey, ni boleh rujuk nanti dalam nota korang juga Okey, dalam week yang kedua. Okey. So, ekonomi, sosial, dia ada sosial, dia ada apa lagi? Ada teknologi dan ada politik and regulation. Selalu politik dia akan kait dengan regulation lah. Okey, ada 4 kat sini, 4 elemen. Okey, ekonomi, sosial, teknologi dengan politik. Kalau orang belajar ekonomi lah, kalau ada pelajar-pelajar daripada fakulti pengurusan perniagaan kan, so dia akan belajar ekonomi. Satunya dia panggil makro. Yang ni faktor luaran yang boleh mempengaruhi persekitaran perniagaan, ekonomi, sosial, teknologi dan politik. Kita ada apa? Kita ada apa tadi? Ekonomi, kan? Kita ada ekonomi, betul? Ekonomi, kita ada sosial, kita ada teknologi, kita ada politik. Ni. Okey, ekonomi, sosial, teknologi dan politik. Okey. So, yang pertama, perubahan
dari sudut ekonomi, apa kesan dia? Yang kedua, apa kesan dia? Dan juga, apakah company yang macam dia dapat manfaat daripada itu? Okey, so basically kita tengok yang pertama. So kalau kita kata ekonomi ni apa? Dia kata contoh dia, search for alternative to traditional fossil fuel like gasoline. Okey. Ah, ah, Banyak kan perubahan ekonomi ni sekarang. Kos yang meningkat apa semua kan, makin kurang sumber gas makin kurang, so kita ada peluang baru, alternatif baru, perniagaan baru, sumber baru daripada kesan tersebut. Okey, contohnya apa ekonomi dia? Ada biodiesel, ada solar power kan, solar power di Timur Tengah kan, dan negara-negara yang ada cuaca yang panas sikit, dia boleh gunakan itu sebagai alternatif. Okey, contoh yang kedua dari sudut ekonomi apa? Aging of the population. Warga tua yang makin meningkat macam di Japan kan, makin ramai warga tua kan. So apa kesan dia kepada perniagaan? Lebih banyak lagi rumah-rumah untuk berkaitan dengan kesihatan ni, penjagaan kesihatan home care, kesihatan, okey, benda-benda produk-produk yang berkaitan dengan golongan demografik warga tua ni kan. Ni contoh-contoh dia. So, bila kita kata elemen tu berkaitan dengan economic trend. Seterusnya, yang kedua. Contoh yang kedua, social trend. Social trend ni berkaitan dengan apa? Contohnya, increase interest in different tasty or healthier food. Ada yang nak rasa bosan kan, makanan yang sama, burger yang sama, air yang sama. Kita nak rasa perbezaan, rasa yang sama. Ada juga nak makanan yang sihat. Kan? Itu contoh dia. Itu berkaitan dengan sosial. Contohnya apa gitu? Dia dapat apa kesan dia? Makanan, produk-produk yang berkaitan dengan kesihatan. Okey. Contoh kan kalau berkaitan kalau kita tengok kan, contohnya kalau air kan, mana dah saya tunjuk tadi. Okey, kalau ku blok kan. So basically kan kalau kita tengok menu dia kan, ini kesan daripada sosial tu. Ada yang nak kan boba-boba kan, ada masa yang nak boba, ada yang kopi kan. Zaman sekarang ni kalau kita back kepada 3 4 tahun yang lepas tak ada menu ni. Tapi menu ni ada apabila perubahan dia nak different taste. Tekan nanti kita tengoklah 3 4 tahun lagi apa pula dia punya menu baru dia kan. Yang ni trend-trend kan sekarang ni ada yang baru pula kan, apa tilah tu, macam-macam apa dah tilah. Cuba tengok tilah. Macam tilah kan. Apa dah, kau pernah makan ke? Aku macam tak boleh terima je dia punya tu kan. Ramen kan. Ya Allah, siapa jual ramen? Ramen, puding apa semua. Ni contoh lah. Ini contoh apa kalau macam ni ni. Kalau kita kata macam ni contoh. Tadi. So, sikit. Dah tak nampak dah saya punya ni. Ini contoh apa tadi? Sosial lah ni. Okey, benda yang berkaitan dengan sosial lah. Ni tadi. Ni buka blog. Mana dah pergi tadi? Timer ni tutup lah. Yelah, kan? Ni kan. Contohnya kan. Tak pernah ada ni kan. Baru je kan. Okey, ini contoh apa? Contoh sosial lah. Dia dah pernah makan ke? Aku macam tak sanggup nak makan. Blog. Apa yang dia nak ni tadi? Hmm, Menu. Limited ni dia buat kan. Ramen. Ni limited je lah. Kan? Caramel pudding smoothie. Ni, tak payah nak beli air dah. Sekali kau makan ni ada telur telur dalam ni kan. Ha. So try lah. Ada orang dah try ke? Saya macam tak nak terima lagi dia punya menu ni kan. Kalau orang yang minat, yelah kan. Adalah peminat-peminat dia kan. Okey. Itu berkaitan dengan apa? Social trend. Okey, contoh. Dan teknologi. Okey, seterusnya teknologi ni berkaitan contohnya smartphone.
wearable teknologi kan. Smartphone ni sentiasa berubah-ubah kan. Dia punya operating system dia, okey, apps dia, aksesori dia kan. Macam-macam berubah ikut perubahan teknologi kan. Ada kameranya, ada dari sudut chargingnya kan. Dulu dah laju dah, dah laju. Dulu sejam, lepas tu 30 minit, lepas tu 5 minit pun ada kan. Charging kat belakang lah. So ini berkaitan dengan teknologi lah. Okey. Dan seterusnya politik. Okey, politik ni selalunya dia berkaitan dengan rule lah. Okey, sebarang perkara yang key dia nak tahu politik ni dia akan sentiasa ada elemen polisi, peraturan. Okey, dia akan memberi garis panduan kepada syarikat supaya ada certain limitation yang dia perlu patuhi ya. So kalau benda berkaitan dengan macam saya beritahu tadi polisi, rule, regulation, okey, itu semua berkaitan dengan politik ya. Okey, so itu empat perkara yang anda perlu tahu daripada tabel 2.1. Apa perbezaan ni ya? So dalam exam nanti mungkin saya akan bagi senario lah. Senario ni berkaitan dengan apa yang paling rapat, paling dekat. Macam tu. Okey, selesai yang pertama. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ini tak apa, yang ini abaikan. Okey, untuk yang ni, kita biarkan dulu yang ni. Okey, seterusnya. Kita nak tengok yang seterusnya, cara bagaimana nak menjana idea. Macam korang mula-mula, minggu pertama, minggu kedua, duduk dalam kelas ramai-ramai bincang. Macam mana kita nak berniaga apa produk dia? Okey, dalam setiap perniagaan yang nak buat tu dia ada perbincangan yang berlaku. Mesti ada survey and so on lah. So basically apa benda yang berlaku? Basically ada tiga kat sini. Cara kaedah untuk kita dapatkan idea sesuatu perniagaan untuk mulakan. Tak kira perniagaan pun. Apa-apa sahajalah. Okey, dalam konteks ini perniagaan lah. So basically yang pertama adalah apa? Brainstorming. Brainstorming. Yang kedua, focus group. Dan yang ketiga kita buat survey. Okey, ada berapa? Ada tiga kaedah. So, yang pertama brainstorming ya. Brainstorming ni masa apa yang berlaku dalam brainstorming ni? Contoh lah, masa dalam kuliah, mula-mula korang dah kuliah itu, okey, bincang, kita nak berniaga apa ya? Masing-masing bagi idea, sumbang idea. Macam kat sini dia bagi tahu kan? Macam highlight kat sini tak boleh. Edit. Enable editing. Boleh ke? Okey, highlight kat sini. Dia bagi tahu kat sini kan? Ni. Okey, kita generate. Okey. Dan setiap orang kena bagi idea dan tak ada bad idea, tak ada idea yang tidak bagus. Objektif brainstorming adalah untuk kita dapatkan sebanyak idea yang boleh. Kan many as many. Itu matlamat. Boleh tak boleh, betul tak betul, macam bodoh je idea ni. Tak. Brainstorming tak kisah. Macam tu. So dalam ramai-ramai bila bincang hari tu kan, ada tak buat macam, kita nak berniaga apa dah? Ada berkata, kita berniaga kari pap lah. Tak boleh, susah. Okey, dah bagi komen macam tu bukan brainstorming. Brainstorming adalah proses kita melantunkan sebanyak mana idea dengan syarat yang kedua, dia kata apa, tak ada idea yang tidak bagus, apa sih yang tak okey, kita ambil, kita terima dahulu. Okey, kita nak percambahan idea itu berlaku. Berlaku tak masa korang itu? Ada tak bincang, kita jangan tolak, kita terima dulu. Okey, ada yang dah reject, awal-awal dah reject dah. Sepatutnya ada lah. Okey, itu dinamakan brainstorming. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah focus group. Okey, focus group ni dia ada macam ramai sikit lah, macam korang juga. Kan? So, dia dapat idea, kat situ dia akan ada moderator seorang. Okey, dia ada orang tengah, orang yang mana dia expert, dia tahu sikit. Dan kat sini, dia akan bincangkan. Idea tadi kita dapat, baru kita bincangkan kat sini. Baru kita discuss. Baru kita discuss kat sini. Idea yang dapat tadi, setiap orang dah bagi tadi 2, ada 10, 20 idea. Dan kita kat sini kita bincang. Dan dia ada seorang ketua yang akan jadi moderator. Dia akan kembangkan lagi yang mana kita nak, yang mana kita tak nak. Okey.
Yang ni kita risau. Kenapa kita nak masa ni baru berbincang, ini tak boleh, ini tak sesuai, ini okey, ini boleh dipertimbangkan, masa tu baru berlaku. Okey. So kat sini masing-masing baru beri idea. Kenapa dia boleh buat? Kenapa kita boleh buat idea ni? Kenapa kita boleh ambil untuk dijadikan pilihan? Dan kenapa yang lain tu tak sesuai? Itu berlaku dalam fokus group. Okey. Ada tak buat macam tu lagi? Ada tak seorang itu jadi macam ketua yang lead kan bincang kenapa okey tak okey tak? Ada tak berlaku dalam kuliah anda? Dalam kumpulan anda masa ah, minggu bincang hari itu. Dia mungkin tak berlaku secara betul tetapi ada yang facilitate kan yang ambil ketua lead the discussion. Okey. Dan seterusnya survey. Dan benda ni bukannya satu saja dia berlaku semua. Kalau semua ni berlaku lagi bagus. Dia ada brainstorming, dia ada focus group dan dia ada survey. Tak bukannya pilih satu. Okey, dia keedah-keedah. Dan yang terakhir adalah survey. Survey ni apa yang kita buat? Kita dapatkan maklumat daripada pelanggan kita, bakal pelanggan kita ni orang membeli. Okey, bakal pelanggan kita, target population kita siapa? Kita nak jual kepada siapa? Student. Sebab tu anda pilih makanan-makanan yang bersesuaian kan? Kalau sebab tu different population dia akan ada different apa produk dah. Kan? So, kat sini cara bagaimana survey itu berlaku? Dia boleh berlaku dalam tiga cara, tiga kaedah. Sama ada yang pertama interview. Okey, kita interview tanya interview kita tanya. Interview ni tak semestinya nak kena panggil. Okey, pergi duduk sini. Kau rasa macam ni okey tak? Kau masa ni kau tak tanya kumpulan kau, kau tanya bakal pembeli kau lah. Kau rasa aku nak jual macam APK ni, kau tanya perniagaan lain, kau tanya kumpulan lain lah. Kami nak niaga ni, kau rasa okey tak? Macam ni tanya berapa harga, tanya-tanya lah kan. Soalan interview tu bersekutu ataupun tidak bersekutu itu terlain lah. Itu lagi dalam. Itu kita tak belajar kat sini. Okey, ataupun kita bagi soal selidik kat dia. Kan, kita buat soalan, 5 soalan, kita pun hantar. Boleh jawab soalan ni okey tak? Sila jawab soalan ni. Ataupun cara yang seterusnya kita pantau, kita tengok. Kita tengok kat kedai, kita tengok awak duduk je dekat library tu, awak tengok apa dia orang makan lah selalu lah. Kalau duduk dekat kafe asrama tu kan, kat foyer tu lepak tengok dia orang makan apa selalu kan. Dia orang lepak, dia orang tunggu-tunggu tu. Kalau time dia orang belajar, dia orang makan apa? Time malam, dia makan apa? Petang dia orang makan apa? Macam selalu. Kalau tengok dekat kafe tu selalu habis. Ni boleh jual ni kan. Macam gitu. Awak observe, awak tengok apa yang diorang buat dan daripada situ anda dapat idea. So itu tiga kaedah yang berlaku cara bagaimana nak menjana idea satu perniagaan. Itu telah berlaku dalam berlaku pada minggu pertama, kedua, ketiga, keempat hari itu. Ada yang nak tukar apa semua kan. Ini proses dia. So, kalau anda, apa yang anda? Bagaimana dengan kumpulan anda? Bagaimana dengan kumpulan anda? Ada tak? Anda banyak tak yang buat? Mana anda rasa yang anda banyak buat dari itu? Anda pilih ni berdasarkan apa? Adakah berdasarkan brainstorming? Ada buat focus group dan ada buat survey. Survey tadi kan? Anda buat. Yang mana satu yang rasa paling membantu anda lah? Kan? Yang paling membantu anda. Pilih satu yang anda rasa anda buat paling banyak sekali. Okey? Ada tak buat? Contoh je lah. Basically dia berlaku semua. Kita kat sini kita nak tengok yang mana anda rasa sangat membantu anda. Okey, saya nak tekan survey lah. Saya kena tekan. Kalau tak saya tak tekan, saya tak dapat pilihan. Okey, bagaimana dengan anda?
Okey, ramai yang buat survey, kat di sini lambat sikit. Mana yang lain lagi? Baru 20 vote ni. Mana yang lain? Ada berapa kat sini? Ada 51 orang termasuk saya. Baru tak sampai separuh yang vote ni. Okay, thank you. So basically anda kena tahulah. Okay. Tak kira lah yang anda buat yang mana pun. Tapi yang sekarang ni anda perlu tahu yang mana apa perbezaan dia antara tiga tu. Perlu tahu. Kalau tak nanti salah dalam peperiksaan. Okay. So yang seterusnya. Yang ni berkaitan dengan customer pain point. Sakit hati lah. Sakit hati ni pain point ni sakit hati. Apa maksud pain point ni? Titik sakit, pain point sakit kepala, sakit kaki. Ada titik-titik dia je. Macam tu juga kita beli barang kan. Customer dia tak suka apa. Okey, saya ini nak menjawab daripada tadi kan, daripada kita tengok ekonomi, sosial, teknologi, politik, and then kita tengok apa pula tadi, kaedah untuk menjana idea, kita ada brainstorming, kita ada apa lagi? Kita ada focus group discussion, lepas tu kita ada survey dan yang terakhir baru kita nak tengok yang sebenarnya bawah ni nak cerita je macam mana kita nak selesaikan masalah. Kan? Nak selesaikan masalah macam mana dia kena ada penyelesaian kan? Masalah dan penyelesaian. Macam saya selalu bagi tahu dalam kuliah kan. Kita kena produk kita ni penyelesaian kepada masalah pelanggan kita kan. Okay. So basically apa masalah yang selalu kita hadapi So basically kalau ikutkan saya just cari secara umum di blog-blog apa yang pelanggan tak suka. Ada 8 Ada 8 kat sini dikatakan benda kita pun sebenarnya tak suka. Okey, yang pertama sekali apa delay support respond. Okey, kita nak bantuan, nak beli produk ke ada masalah dengan produk tu ke lambat. Kan? Produk kita lambatnya lah. Tak jadi beli printer tak bergerak. Beli beli contohnya saya beli dryer Saya beli dryer saya bunyi klang 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 kan. Kenapa tak tahulah kan. Itu contoh lambat. Okey, lambat beri makluman berlambat juga. Dia nak respon seminggu. Okey, seminggu beli dryer tak pakai hujan kan musim hujan beli dryer. Sekarang ni kan tak pergi dah. Dekat Dobi kan. Alhamdulillah kan. Beli dryer, mesin lepas tu dryer sendiri kering 2 jam settle. Kan? Tapi sebelum nak guna tu masalah betul. Ada masalah sikit dekat dryer tu. Okey. Itu yang pertama masalah. Okey. Masalah yang kedua inconsistent customer experience. Okey, inconsistent ni apa? Tak sama kan? Pengalaman kita tak sama. Okey, ada yang beli produk tu dia rasa okey, sedap. Ada kalau makanan ada tak sedap. Kenapa sedap, kenapa tak sedap? Macam KFC tau. Kadang-kadang pergi besar, dia kecilnya. Dia cakap hati mana tak ada. Tak konsisten, nyampah betul lah. Kan? Macam-macam lah. Kalau pergi kedai kat time ramai tu, makanan tak cukup. Dulu kalau masa tak ramai orang, tak peak hour okey. Kalau dah peak hour tak sedap. Kan? Macam-macam. Tak konsisten dia punya experience. Banyak lagi lah contohnya. Yang ketiga, tak ada langsung orang yang bantu. Kan? Kau pergi dekat bengkel ke, kat benda, kat mana-mana saja lah. Kan? Nak beli barang kan? Tanya. Mana ni kedai nak beli pendrive, nak beli apa-apa semua kan, nak beli apa nak tanya orang kan. Yang mana satu okey ke tak okey duduk sini tengok, mana tak ada orang nak bantu orang kan. Itu paling basic lah. Kan. Dan poor quality of product and service. Ni basically lebih kurang sama lah kan. Okay, produk itu tak berkualiti. Okay, nombor 5 lack of adequate knowledge and experience. Okay, dan yang seterusnya yang terakhir rude behavior of support representative. Orang yang nak bantu pula. Okey, ada pembantu, dah ada dah pembantu tapi kurang ajar pula. Kan? Muncung je. Tanya pun jawab pun lebih kurang sama je. Lebih kurang macam tak nak jawab je kan. Itu antaranya lah. So basically apa yang
Customer nak. Apa yang customer nak sebenarnya? Yang ni yang tak dapat dipenuhi dari sudut. Pertama sekali, fast response time. Kan itu yang kita nak kan? Kalau kita nak bertanya, kalau kita nak tunggu produk orang, kita ada masalah. Ah, kita tak nak, kalau boleh kita nak secepat mungkin, tak nak tertunggu-tunggu lah. Macam saya tadi kan, saya beritahu pasal saya punya uh, dryer saya tu kan. Okey. Saya call hari Sabtu. Hari Khamis, kata nak datang dalam masa 3 hari. Tak tak datang-datang lagi. Okey. Call hari Ahad, hari Sabtu saya call, kata dalam masa 3 hari, tak call langsung. Hari Khamis tu baru call balik, datang belum tak datang lagi. Saya kata mana tak datang lagi ni kan. So dia setting balik hari Sabtu, 7 hari maknanya. Beli tak boleh pakai. Okey. Lambat betul sikit hati kan. Tapi dah ada raya tak apalah, takkan nak tukar raya lain kan. Kita tabur je lah. Tapi kalau produk-produk yang boleh kita tukar, kita tak pergi dah kan. Okey. Yang pembekal macam tu kan. Okey. Dan seterusnya kita nak kena ada staff yang knowledge, kan, yang tahu tentang produk, dan seterusnya. Kat sinilah. Ini just untuk sharing ya. Okey, yang ini yang kita nak belajar. Yang berkaitan dengan korang punya apa? Korang punya pain point tadi. Yang ni kat sini. Okay, pain point. Ada 4 jenis pain point. Okey, ada 4 jenis pain point. Yang kau kena tahu Yang kau kena tengok relate dengan kau assignment dan juga masa korang punya minggu ke-13 nanti. Ada berapa? 4. Tulis-tulis semua kat sini. Ada 4. 4 pain point. Ada berapa? Enter. Ada 4. Okey. So, ada 4 kat sini ya. Okey, tulis-tulis. Ada 4 semua. So, yang pertama apa? Berkaitan dengan, kita tengok finance. Okey. Kewangan. Masalah kewangan. Ini pertama berkaitan dengan kewangan. That's mean duit. Berkaitan dengan duit. Ini bukan dengan duit. Edit sikit. Saya nak undur balik. Dia kait dengan duit. Bila kita kata masalah, mungkin mahal sangat. Kan biasanya duit, bila dia pakai produk sekarang, dia guna produk sekarang, dekat sekarang, okey, mahal. RM10. Mahal lah produk. Tak kira lah produk-produk apa pun kan. Cokoja ke. Cokoja yang ada sekarang kat pasaran sekarang. Mahal lah. Nak cari yang mungkin yang murah sikit. Macam tu kan. Nak makan tapi mahal. Ataupun yang sekarang ni murah tak berkualiti tapi nak makan yang lain. Itu lain pula. Tapi dalam konteks ni financial, okey, dia nak mengurangkan penggunaan bajet ni. Sebab kita ada bajet yang tertentu kan. Macam kita belajar dah demografi kan, kita belajar ekonomi kan. Ada B40, ada M40, kita ada T20 kan. So kalau golongan kita ni B40, M40 yang beli student, dia akan concern pasal duit ni okey, dia akan tengok. So itu yang pertama berkaitan dengan dia nak mengurangkan kewangan. Okey, ataupun yang kedua, yang pertama berkaitan dengan apa? Duit. Yang kedua berkaitan dengan masa. Masa dia nak jimatkan masa dia. Dia nak reducekan time more efficient. Okay, efficient ni kita nak yang cepat, yang lebih, yang kata segera. Kan? Itu beza. Financial berkaitan dengan duit. Kalau productivity, masa. Contohnya kalau saya bagi tahu selalu berkaitan dengan printer kan. Printer pasal tak? Printer dia ada inkjet, printer jet, laser, apa semua kan. Okey. Kalau orang yang berniaga, kan dia buka kafe ke apa semua kan, dia buat servis, kan. So dia ataupun kita orang yang buat assignment, kita kalau boleh kita nak yang cepat kan. Terutama kalau orang menjual lah, tak kira lah. Ini contoh kan. So customer ni duk nunggu kan bila nak siap kan. Kita buat assignment 50 muka surat kan. Prep, 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 tunggu kan. 5 minit tak siap lagi kan. Yang tu yang laju 2 minit dah siap dah. So bayangkan kalau ada 10 orang customer beratur kat situ nak print. Kalau 10 minit, pukul berapa, setengah jam pun tak siap lagi.
Tapi kalau printer yang laju, cepat, laser apa semua, jet apa semua, dia tak payah tunggu lama. Kan? Sekejap je. Sekejap. Tapi mahal lah. Tak kisah. Saya tak kisah pasal duit, dia kata. Tapi saya nak cepat. Productivity. Saya nak jimat masa. Macam tu lah. So, pain point setiap orang berbeza-beza, tak sama. Ada yang nak kurangkan duit. Tapi kalau yang macam tadi, dia tak kisah pasal duit. Tapi dia nak cepat. Kan? Dia nak ada orang yang nak selesa, terpulang masa masing-masing. Tak sama setiap orang dia punya pain point dia. Okey? Itu yang kedua. Itu yang penting lah. Okey, dalam basically dua ni yang penting. Okey, financial dengan productivity. Money and time is very crucial. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah proses. Okey, proses ni dia berkaitan dengan dalaman sikit lah. Dia berbeza sikit yang ni. Okey, yang ini berkaitan dengan proses dalaman sesuatu syarikat ataupun perniagaan. Dia nak memperkemaskan lagi dia punya proses dalaman dia. Okey, yang ini tak nampak, kalau tadi nampak kan? Duit, masa, yang ini macam more kepada, sorry, lebih kepada software ke, boleh katakan benda-benda alat-alat yang boleh membantu. Okey, mempercepatkan lagi, meningkatkan lagi proses dalam sesuatu perniagaan. Jangan keliru dengan productivity ya. Okay, kalau productivity tu dia berkaitan dengan masa. Yang ini dia nak improvekan proses tu supaya lebih kemas. Okay, so itu proses pain point. Dan yang terakhir adalah support. Support pain point ni adalah macam saya bagi tahu tadi kan, berkaitan dengan kalau kita ada masalah teknikal apa. So, kalau awak tengok support pain point ni kan, dia punya ikon pun kan. Okey. Dia punya ikon dia apa? Ni kan. So, kita ada bantuan, kita perlukan bantuan teknikal apa semua, support kalau orang beli mesin apa semua kan. Sebab tu dia ada support system 24 hours. Kan? Sorry. Kalau ada masalah apa-apa dia boleh cepat membantu Okey, yang ni finance. Okey. Apa dia punya ikon berkaitan dengan duit. Kalau productivity masa. Kalau proses more kepada internal. Okey. So itu 4 proses yang berlaku So which one? Dalam hak yang mana? Rasanya produk anda tadi dia nak settle yang mana? Dia banyak yang mana? Okey. So you relate sendiri. You relate sendiri yang mana paling dekat dengan you punya pain tu. Okey, pain ni sebenarnya boleh dapatkan dalam banyak lah. Dalam feedback, you boleh tengok dalam feedback and so on. Feedback customer berkaitan dengan apa? Kerja. Feedback customer berkaitan dengan kerepek. Feedback customer berkaitan dengan pakaian and so on ni berkaitan dengan situ. Situ you boleh tengok. Okey, yang mana yang berkaitan. Yang paling rapat dengan produk anda lah. Tak, okey. Itu antaranya. Okey. Dah selesai. Itu 4 poin So, dah selesai lah. Okey. Selesai untuk bab yang kedua yang berkaitan dengan pain point nak jawab tadi dah terjawab 4 poin. So, pastikan anda faham 4 pain point ni supaya anda mudah untuk okey, jawab dalam peperiksaan nanti Okey. So basically ini secara umum. Okey, yang ni lebih fokus dia punya pinpoint yang mana Okey, so itu sahaja untuk chapter yang kedua.